Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam sesi santai Dr. Norman sambil memandu. Okey. Hari saya nak cakap pasal topik apakah makanan yang terbaik untuk pesakit diabetes untuk diamalkan setiap hari untuk membantu pesakit diabetes mengawal glukosa dengan lebih baik dan mengelakkan komplikasi-komplikasi diabetes. Okey. Saya akan bagi 7 sebenarnya senarai makanan yang boleh diamalkan yang sangat baik. Yang pertama sekali adalah pengambilan santan, santan dan minyak kelapa. Kedua-dua ni, santan minyak kelapa sebenarnya benda yang sama. Dan minyak kelapa dara yang lebih baik adalah, yang lebih kualiti, yang lebih baik adalah minyak kelapa dara, kan. So pengambilan minyak kelapa dara adalah bagus untuk diamalkan setiap hari, akan membantu mengawal paras glukosa dengan lebih baik kan, dan juga membantu pesakit diabetik mengelakkan komplikasi sebab minyak kelapa dara akan membantu menurunkan paras glukosa darah. Di samping itu, pengambilan makanan yang bersantan juga sangat bagus. Itu yang pertama. So amalkan selalu makan santan, kan. Makan masakan yang dimasak dengan santan dan juga ataupun minum minyak kelapa dara 2 sudu 2 kali sehari. Okey. Yang kedua adalah pengambilan buah-buahan. Ini juga penting sebenarnya. Ini berlaku banyak kekeliruan sebab banyak pesakit diabetik tidak digalakkan pengambilan buah-buahan, kan. Itu biasa bagi saya ada satu kesilapan lah sebenarnya, kan. Sebab buah-buahan bukan punca diabetes. Buah-buahan juga tidak menyebabkan diabetik semakin teruk. Malah buah-buahan mengandungi pelbagai khasiat zat, vitamin dan sebagainya, mineral, antioksidan, anti keradangan dan sebagainya, terutama serat juga, yang membantu pesakit diabetik untuk mengawal penyakit makan dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, pengambilan buah-buahan yang terlalu manis perlu dikawal, kan. Tapi tidak maksud tak boleh makan. Mengatakan tak boleh makan tu bagi saya satu silap lah. Yang betul ialah kita kena kawal dari segi jumlah. Walau bagaimanapun, kalau buah-buah tu jenis yang tak berapa manis, boleh dimakan macam biasa. Dan juga okey, kita masuk pula makanan yang ketiga yang patut diamalkan oleh semua pesakit diabetik ialah sayur-sayuran. Sayur-sayuran juga sebenarnya termasuk juga buah-buahan macam buah timun, buah terung, itu buah. Tapi dia dalam kategori sayur sebab dia tidak ada fruktosa, dia tak manis lah, kan. Jadi patut diamalkan, dan keutamaan serat daripada sayur dan juga vitamin mineral daripada sayur sebab bagusnya sebab dia tanpa gula. Itu konsep dia. Jadi kalau kita ambil buah-buahan tanpa gula ni, dia tidak akan meningkatkan kadar glukosa, tapi dia akan membekalkan serat yang cukup untuk pesakit diabetik. Sebab masalah utama di Malaysia ialah sebenarnya pesakit diabetik banyak yang mengalami kekurangan pengambilan serat akibat takut sangat makan buah-buahan dengan sayuran. So bagus amalkan sayuran dan buah-buahan. Okey. So itu 3. Yang keempat sebenarnya adalah makanan yang bagus dimakan adalah minyak zaitun. Tadi kan yang pertama kita cakap pasal minyak kelapa, kan. So yang keempat adalah minyak zaitun. Minyak zaitun mengandungi khasiat antioksidan. Ada 4 yang antioksidan, oleocanthal, oleuropein dan hydroxytyrosol dan tyrosol, yang sangat bagus melawan kesan radikal bebas. Yang lebih penting juga, minyak zaitun ada omega 9 atau oleic acid yang sangat bagus, membantu sebenarnya mengawal paras glukosa dengan lebih baik. So pengambilan minyak zaitun juga boleh membantu mengawal paras glukosa dengan lebih baik. Okey, itu 4. Yang kelima apa dia? Yang kelima ialah pengambilan makanan laut atau seafood. Pengambilan makanan laut yang biasa, yang paling bagus ialah pengambilan ikan, kan. Pengambilan udang, sotong, kerang, kupang dan sebagainya lah. Pengambilan makanan laut ni, sebab makanan-makanan laut ni tinggi dengan omega 3, iaitu minyak yang bersifat anti keradangan yang sangat penting untuk pesakit diabetes. Sebab rata-rata pesakit diabetes mengalami masalah keradangan yang teruk di dalam tubuh mereka akibat paras glukosa yang tidak terkawal. Dan juga sebab
Penyakit diabetik sendiri kan, menyebabkan gangguan kepada sistem metabolisme tubuh dan menyebabkan keradangan menjadi tinggi. Sebab tu mengambil minyak anti keradangan adalah strategi yang sangat penting. Okey. Yang seterusnya ialah pengambilan serat, karbohidrat dengan serat yang tinggi. Itu penting. Ramai orang tak keliru. Ada kata jangan makan nasi kan. Sebenarnya kalau kita makan nasi yang berserat tinggi itu bagus. Contoh nasi yang serat tinggi adalah brown rice, beras perang. Tapi kalau nasi biasa juga, kita boleh jadikan dia berserat dengan cara memasak nasi tersebut dengan minyak. Yang mana proses masak nasi dengan minyak akan mengubah kanji di dalam nasi menjadi resistant starch ataupun kanji degil yang ia akan bersifat seperti serat. So itulah cara dan kaedah yang bagus pengambilan nasi untuk pesakit diabetik, ialah dengan cara masak nasi tersebut dengan minyak. Cuma kalau kita nak penghasilan resistant starch tu lebih banyak, maka kaedah yang lebih bagus ialah kita masak nasi tu dengan beras apa pun tak boleh sebenarnya, tak kisah sebenarnya, beras biasa pun boleh, beras basmati pun boleh, beras berponi pun boleh, tak ada masalah. Bila dimasak nasi dengan minyak, selepas dah masak, kita letak dalam peti ais. Proses penyejukan yang cepat tadi akan menyebabkan penghasilan resistant starch menjadi 2 kali ganda lebih banyak. So itu adalah kaedah yang lebih baik untuk kita meningkatkan serat di dalam nasi. Itu pengambilan nasi-nasi yang dimasak dengan minyak oleh pesakit diabetik adalah sangat baik, seperti pengambilan nasi lemak, nasi biryani, nasi ayam, nasi goreng, nasi Arab. Semua bagus. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7, yang terakhir ni, apa makanan yang bagus untuk pesakit diabetik adalah telur. Nampak tak? Telur sebenarnya bagus. Kita ni kadang, ya Allah, tak apa-apa mitos kat luar tu kan, tak bagi makan telur. Orang diabetik yang paling takut makan telur ni konon nak elak sakit jantung kan. Sebenarnya telur adalah jenis makanan yang sangat tinggi kadar penyerapan dia, sehingga 48% keseluruhan telur tu akan diserap dan dijadikan tenaga. Ini juga adalah satu contoh makanan anabolik yang membina tisu tubuh. Sebab orang diabetik kadang-kadang masalah tisu tubuh dia dah rosak sebab penyakit diabetik tu, terutama orang diabetik yang ada komplikasi macam kaki ulcer dan sebagainya, kakinya ulcer, luka tak mau baik. Dia memerlukan lebih banyak sebenarnya protein dalam tubuh dia, dan antara sumber protein terbaik dengan lemak yang sihat adalah telur. Dan kaedah pengambilan telur yang lebih sihat ialah pengambilan telur goreng. Telur yang digoreng dengan minyak ataupun masak telur tu dengan santan. Masak lemak cili api telur itik contoh. Wah, itu memang very superb. Makannya dah lah sedap kan. Letak pula lagi belimbing buluh, memang power cow punya kan. Dan yang penting dia sangat menyihatkan. Dan kita ni selalu dapat informasi yang salah kan. Kita menyangka bahawa kita ni kononnya dah ada penyakit, kita nak makan telur sebab nak elakkan penyakit jantung. Sedangkan hakikatnya dengan mengelakkan makan telur lah sebenarnya dia akan kena sakit jantung. Sebab dia tak sedar antara komplikasi-komplikasi diabetik ialah menyebabkan masalah sakit jantung. Dan sebenarnya pengambilan telur akan membantu kita mengawal paras glukosa dengan lebih baik, dan itu akan sebenarnya membantu mencegah sakit jantung. So itulah 7 kan, makanan yang sangat bagus kita amalkan setiap hari untuk orang yang ada masalah diabetes kan. Itu yang kita kena faham, dan kita jangan keliru kan. Sampai sini saja, kita jumpa dalam sesi yang lain. Saya Dr. Norman bin Muhammad Narawi. Sekian, jumpa lagi.